mencaci, memfitnah, mengata, memaki. Dosa ni lah banyak kita buat. Sebab tu Allah suruh kita ni puasa. Puasa dari mengumpat, puasa dari maki, puasa dari mencarut. Dosa duk memfitnah, dosa duk mengata. Tuan-tuan tahu ada orang yang mengumpat, orang yang memfitnah, berpuluh-puluh kali ganda dosanya daripada orang zina. Besok di hari kiamat orang yang mengumpat dipotong lidah dia. Dia sendiri potong, tumbuh balik. Dia sendiri potong, tumbuh balik. Tak berapa lama nak dipotong. Wallahu a'lam. Kita baru tergigit lidah, buka puasa tadi tergigit lidah, tinggal habis nasi. Tengah-tengah dia makan perak, aduh sakit. Suami tanya, kenapa beda? Gigit lidah, aduh. Macam mana boleh gigit? Gigit aku, aduh. Dia marah lagi dia pula. Dia tinggal nasi tu, pergi masuk dalam bilik, tak makan dah nasi, baru tergigit lidah. Cuba akak-akak ambil gunting, pergi gunting lidah. Lepas tu bawa lidah tu pergi hospital, suruh sambung balik. Yang ni berlaku di Johor. Budak main papan jongkit. Dua budak main papan jongkit. Hak seorang duduk di bawah, duduk tekan jongkit hak jatuh tu. Hak belah sana pula jongkit di atas. Dia tarik lagu tu, papan tu tikam, tolak ni, putus lidah dia. Cuma tuan-tuan bayang, budak-budak besar tadi ni duduk pemain-pemain jongkit. Hak seorang duduk di bawah nak naik, duduk gagal-gagal nak naik. Hak belah sana pula tarik, pam sini, terkeluar lidah jualan. Apa? Itu bahana orang mengumpat. Dalam neraka bertambah tamak lagi tuan-tuan. Jadi bulan puasa ni latih kita. Tak usah duk ngata ke orang, tak usah fitnah orang. Dosa batin yang banyak kita buat, dosa lidah. Dosa batin tu apa? Hasad. Dosa batin tu apa? Riak, ujub, syumu'ah, takabur. Ni lagi seminggu nak raya, pakai takabur mak bapak nak menyembang kat masjid. Sebab anak-anak semua balik buat kereta, penuh laman rumah sampai ke jalan pakai. Dia duk nimbang sampai duk sokok daun pas mayang tarawih. Anak-anak aku balik semua, tak tahu nak parking ke mana. Semua dia buat balik kereta, tak tahu nak abang. Dia buat balik dua, awak dua pula, bini dua. Tu parking jalan, takut orang marah, jalan jam. Nampak cara cerita tu riak, takabur. Orang macam ni tuan-tuan kena potong takabur dia, masuk menetang pula dah. Nah, kadang-kadang duduk cerita anak aku no, hak bujang karuk sungguh. Dia telefon mari kata nak balik Ferrari nama tak. Oi, tak tahu nak abang dah, kita dah abang kan dia suruh belilah jalan nak masuk kampung kecil. Saya pergi bercalak habis kereta mahal. Beli juga budak tu. Tu cara cakap sombong. Tuan-tuan potong cakap dia. Anak hang tak apa, setakat Ferrari. Anak aku telefon kemarin kata beli helikopter pula. Tak tahu nak parking taman nak ada. Ferrari dia pun hilang terus tuan-tuan. Yang ni yang kita takut. Takut apa? Dosa ujub, dosa takabur, dosa riak. Bulan Ramadan ni kita hapuskan semua benda-benda ni. Tak ada riak, tak ada sombong, tak ada apa. Ni kuih dia 30 jenis pun dia sombong. Oh leha, kuih ham apa jenis? Jenis apa? 3 jenis ha, maruku, biskut lengar, biskut 4 segi. Kami buat 40. Lembek tengkok. Kami buat 40. Tak tanya awak. Dosa. Tu nama dia dosa batin. Dosa yang berkaitan dalam hati. Nombor 3 yang kita kena minta banyak-banyak dalam bulan Ramadan ni apa? Allahumma
Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta syurga. Makcik-makcik lepas tarawih doa minta syurga. Nak tidur sekali lagi doa minta syurga. Sebab dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala janjikan kepada kita dibukakan pintu syurga. Ustaz, saya nak tanya sikit. Ustaz, saya dengar ceramah satu ustaz. Dia kata bulan puasa dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu segala syaitan. Saya nak tanya ustaz, tahun lepas jiran saya masuk hantu. Ustaz kata bulan puasa setan kena rantai. Pasal apa jiran saya masuk hantu? Dia nampak hantu dekat belakang rumah dia, duk tinggal atas buka. Bila dia tegak, dia tanya balik, hello brother, katanya, anak jiran saya ni terus meraup, kata hantu kena rantai. Subhanallah. Tuan-tuan takut apa dengan hantu? Hantu mana pernah rogol orang? Ada seorang perempuan di Kampung Pancur hari ini dirogol oleh seekor hantu. Dipercayai toyol. Ada? Tak pernah entah. Tak pernah. Seekor hantu penanggal hari ini merompak sebuah kedai runcit di Cagak Jering. Mana ada tuan-tuan? Yang hantu jahatnya orang. Budak setahun kena rogol orang. Nuhak di Kelantan 21 orang rogol dia seorang. Orang hak rogol. Nuhak kita baca dalam paper kemarin, umur 73 kena rogol dengan jiran sebelah rumah. 73. Makcik-makcik, oi jangan duk seronok lah bila tua. Tak ada siapa nak lah. Jangan kata makcik, oi kambing mau diporogol. Puasa ni tak larang, tengok kambing lalu depan dia. Dia tengok kambing tu, lawa agak kambing ni. Kambing mukhlin kat dia, tengok-tengok orang. Kambing pun dia rogol, tambah orang perempuan. Yang jahatnya orang. Imam Syafi'i kata, yang dimaksudkan dibelenggu jin, syaitan, yang bengis, yang jahat. Yang tak jahat, jin yang tak jahat ada. Sebab tu jin tuan-tuan jumpa dalam bulan puasa, jin pun sembahyang. Jin Islam pun puasa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, minggu depan tuan-tuan main sekolah saya. Sekolah saya di Manjui, Al-Barakah Manjui. Kami dah 8 tahun buat semayang malam, qiyamul lail setiap malam. Setiap malam. Start malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Tiap-tiap malam pelajar-pelajar kami akan semayang malam. Mula-mula saya buat tahun 2006. Makcik-makcik ni tidur dalam asrama. Satu hari makcik datang, dia kata, ustaz, nak tanya ustaz sikit. Pagi-pagi pukul 3 pagi ada orang main ibu jari kaki, duk jentik ibu jari kaki. Kami bangun tak ada orang. Tanya dekat dia, main kaki aku ke? Dia tanya saya pula, main kaki aku ke? Setiap malam orang duk main kaki. Lama-lama dia buat bangun sembahyang malam. Saya kata, kau jangan takut, tu jin Islam. Jangan duk takut. Jin Islam pun semayang. Masjid tuan-tuan ni, tengok-tengok orang duk semayang malam-malam. Jangan takut, tu jin Islam tuan-tuan. Dia tumpang semayang, maknanya bagus masjid tuan-tuan. Akak-akak pun di rumah tu perasa bila akak bangun semayang malam, Allahu Akbar, ada orang ikut semayang belakang. Jangan takut, tu nama dia puaka ni Arabik, dia duduk sekali belakang. Jangan duduk susah hati. Dia baik. Okey, jin ni duduk di mana? No. Jin ni dia duduk atas bumbung.
Sebab tu tuan-tuan balik malam-malam duk tengok dekat jiran rumah kita tu bumbung, duk cokor gelap. Jangan takut, tu tempat tinggal dia. Kalau rumah kita tak baca Quran tu yang dia turun main tidur sekali. Kadang-kadang dia duduk dalam longkang. Jadi petua dia apa? Tak usah peduli. Lantak ke dia. Baca Quran banyak-banyak dia lari. Ustaz malam-malam dia duduk cakap dinding. Dia cakap, dia kata apa? Husin. Husin. Pasal apa dia panggil Husin? Suami akak nama Husin. Oh sudah tuan-tuan. Terus saya duduk takut. Dia kata ustaz malam-malam tu basuh kain lah. Terus saya takut. Pukul 3 pagi basuh kain kau takut? Kau pergi kat dia pukul 3 pagi tu kau cakap hang nak basuh ke hang nak buat apa hang buat. Tapi bil ayak naik bulan ni jaga hang. Boh, tak kira masak sukai. Takut apa? Bulan puasa, hak jin jahat semua tak ada. Tinggal hak baik-baik dia pun nak semayang. Jadi kita minta pada Allah syurga. Minta banyak-banyak. Akak-akak bangun sok pukul 5. Buat semayang hajat. Ya Allah, bagilah aku syurga ya Allah. Sebab itu waktu yang mustajab berdoa. Waktu bila? Waktu besok. Waktu sok itu tuan-tuan, waktu mustajab doa. Yang kedua, waktu berbuka puasa. Waktu itu mustajab berdoa. Ni anak-anak kita yang nak periksa tahun ni UPSR, minta bagi sihat. Mau jadi macam adik kita di kampung Selamat, duk jadi sawan, lidah duk terkeluar la. Nak periksa tahun ni, periksa mata duk la. Nama dia apa? Japanese encephalitis, nyamuk babi. Penyakit nyamuk babi. Babi ni bukan disebut lembut, nyamuk babi. Tak mau tuan. Virus JE, Japanese encephalitis, babi. Dia mari daripada mana? Daripada ladang ternakan babi. Nuh di Pulau Pinang. Kampung-kampung Melayu. Nama pun Kampung Selamat. Tapi mereka pergi belah babi lah kampung. Kesian dekat orang Melayu tuan-tuan. Makan babi pun tak, pegang babi pun tak. Yang dia dapat penyakit demam babi. Inilah akibatnya kalau orang Melayu tak bersatu. Sampai orang Kapiak boleh belah babi dalam kampung. Bergaduh siang malam, mereka belah babi. Bau tak tahan, busuk tak tahan, penyakit banyak, lalas jual tanah. Jual tanah tak boleh, mau mahal-mahal. Siapa nak beli mahal? Babi. Jual murah-murah, janji jual. Pindah tempat lain. Siapa yang boleh beli tanah? Lama-lama tanah tu dapat kat siapa? Dia letak babi seekor je, orang Melayu lah hilang ambil lah. Cuba orang Melayu kita kuat bersatu. Ni nak bergaduh pasal bendera siang malam. Sampai orang belah babi 90,000 ekor dalam kampung. Tu yang saya cakap dekat satu YB di Perak. Dulu 2009, 2010. Dia kata, ustaz, di kampung saya ni mereka nak belah babi pula. Saya tahu, Datuk buat apa? Saya batak berapa ribu? 50,000 ekor babi. Saya tanya dekat dia, pengundi parlimen ni berapa ribu? 49,000 orang membagi seorang sekor. Lawan. Akhirnya tak jadi buat. Sebab bersatu. Ni kita berpecah. Lalah jadi mangsa anak kita. Dia jadi sawan lidah. Siap tuan-tuan, dia boleh main mereng otak. Ini nama dia wabak JE, datang daripada babi. Doa pada Allah, minta pada Allah supaya anak ni sihat. Nak periksa, bagi dia terang hati. Nak periksa, bagi dia lembut hati. Bila? Ni saat lagi nak sok pagi besok.
Pukul 5.30 doa. Pukul 5.30 doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Besok bila nak buka puasa, pukul 7.25 doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa. Ini adalah waktu mustajab berdoa. Okey. Yang keempat yang kita kena baca ialah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir, saya bagi pada tuan-tuan beberapa petua untuk nak bagi badan ni kekal cergas di bulan Ramadan. Nombor 1, subuh pagi besok masa sahur, tuan-tuan ambil air segelas, kita baca, anak baca, mak baca, pak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Sampai habis ayat tadi, surah tadi, minum Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini menjadikan tuan-tuan yang tak larat, yang lapar, yang penat, yang letih sepanjang hari sihat. Lepas masa sahur, tuan-tuan baca, minum dengan air. Lepas zuhur, baca saja, jangan duk minum air, batal puasa. Okey. Kalau akak-akak sekarang suami pergi ke laut, duduk rumah seorang-seorang, orang duduk cakap dinding, pusing. Baca surah tu, ayat tu bagi berani. Anak tuan-tuan ni penakut, nak pergi kencing kat dapur ni pun ketuk pintu, mak nak kencing, nak kencing. Tuan-tuan ambil ayat ni, hembus kat ubun-ubun kepala dia, bagi dia berani. Ustaz saya anak berani saya, pak dia menakut. Dengan pak tu pun tuan-tuan jampi sekali. Li'ila fi Quraisy. Ayat ini jadi kuat, ayat ini jadi semangat. Sebab tu saya ceramah bulan puasa ni tuan-tuan, tak ada apa, orang tak bagi ayat, tak apa. 3 kali sehari ceramah, tak apa. Pasal apa? Alhamdulillah, Allah bagi sihat. Nombor 1, saya minta tuan-tuan amal li'ila fi Quraisy. Nombor 2, nampak 1, 2, 3, 4. Baru ni ada orang main jumpa saya, dia bawa anak dia 2 tahun setengah nak masuk 3. Buahlah, ya Allah. Tak duduk diam sekejap, tak duduk. Dia masuk dalam jabat saya tu, dia tekan komputer ni, dia naik atas meja saya, dia main lah. Badan kemitok lah. Nama dia hyperactive. Saya tanya kat mak dia, bila masa budak ni diam? Tidak. Jaga-jaga ya, dia start buat kerja. Oh, buahnya tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana badan agak-agak sihat belah budak ni, pompong kurus. Dia main jumpa saya sejam, saya lemah perut. Dia main air pancut dalam bilik saya tu, ada air pancut. Dia duk main nak main. Saat lagi dia buka pintu, dia tolak pintu. Saat lagi saya tengah duduk jampi dia cabut spek mata. Dia tarik spek dia lempak. Astagfirullahalazim. Sabar je lah. Sebab anak orang, kalau anak aku berikan kat tiang. Tuan-tuan, sabar. Jangan marah dia. Apa petua dia? Mudah. Surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Baca 19 kali, tiup di ubun-ubun dia setiap hari lepas sembahyang, waktu dia tidur, insya-Allah tuan-tuan, hyperaktif dia akan jadi rendah. Dia takkan menjerit, melalak, melompat sana sampai dinding, habis dia conteng kereta pak dia pun dia conteng, pak dia tidur pun dia conteng muka pak dia. Surah Asy-Syura ayat 19. Yang ketiga, yang terakhir, tuan-tuan, kadang-kadang dekat-dekat dengan puasa raya ni, orang buat macam-macam benda jahat.
Sebab masing-masing nak raya, kita pergi semayang tarawih, perompak masuklah rumah. Dia pun nak cari duit raya. Kita pergi semayang tarawih, dia selongkar rumah kita. Dia pun nak beli baju raya agak. Jadi apa nak buat? Saya minta tuan-tuan ambil daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-23. Okey, baca ayat tu. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Doa ini doa pagar rumah, doa pagar harta. Tak payah tuan-tuan nak ambil buluh kuning Pak Syed, orang minyak mai, tak payah. Ada yang pergi tabak bertih keliling rumah, tak payah. Tuan-tuan tidur baca ayat ni tiap malam, insya-Allah perompak nampak macam ada orang jalan dalam rumah. Orang nak pecah masuk dalam rumah, dia nampak macam ada anjing seekor duk tengok dia, dia lari tuan-tuan. Ini doa Ashabul Kahfi, bacaan kepada Ashabul Kahfi. Sampai orang tak masuk gua dia 309 tahun. Orang nampak macam ada anjing garang depan, lama-lama orang lari, orang tak tengok gua, dia lena tidur. Jadi balik cari surah Kahfi. Wa tahsabuhum ayqaza, dia pagar rumah tuan-tuan. Orang nak buat jahat tak boleh, orang nak ragut Allah pelihara, tapi kena doa mai selalu dan kunci pintu. Jangan tak kunci tengah-tengah. Abang tak tutup pintu, tak apa, aku baca ustaz ayat, ustaz kasih bagi yang. Yalah, tak apa, ada anjing depan tak berani buat-buat lah. Dia bangun pagi besok dengan isteri dia, mau dia bawa lari habis hilang tak hilang. Kuncilah pintu tingkap tu, nama dia ialah ikhtiar. Yang keempat, apa petua dia? Kita puasa, kita buka puasa, kurma tu sangat bagus. Saya minta pada tuan-tuan, tak usahlah duk beli kurma hak ideal, pasir dengung ke pasir 2 butir. Bila makan prok telah, belilah hak mahal sikit, beli hak elok. Saya minta, saya syorkan tuan-tuan beli kurma ajwa, kurma Nabi. Biji dia tuan-tuan rebus, minum air, kencing manis turun. Jangan makan biji ajwa, kan tumbuh pokok dalam perut. Akak-akak di sini yang tak boleh mengandung, banyakkan makan ajwa, insya-Allah dia elokkan rahim. Akak-akak di sini yang nak mengandung, yang nak beranak, makan ajwa elok-elok, insya-Allah mudah bersalin. Saya kena santau 4 kali tuan-tuan. 4 kali saya kena santau. Dalam badan saya ni banyak racun. Saya mula-mula kena santau tahun 94. Setengah baldi kecil itu penuh dengan darah, meleleh keluar, muntah. Masuk hospital, doktor kata sihat. Jenuh berubat. 4 kali, bukan sekali tuan-tuan. Dia keluar daripada dada ni, rebung, miang buluh. Kecil-kecil ni. Suluh dengan torchlight, tutup lampu, suluh torchlight. Macam-macam color tuan-tuan. Lawa. Ingat lagi tuan-tuan, lawa tapi pakai baju tak boleh. Pedih gila tuan-tuan. Sakit. Sampai sekarang saya tak minum air tebu. Sampai sekarang saya tak makan rebung. Sampai sekarang saya tak makan kambing. Sebab bisa sampai sekarang. Maka saya makan kurma ajwa setiap hari. Badan jadi elok. Jadi akak-akak makanlah ajwa, dia buang racun dalam badan. Cuma kita orang lelaki-lelaki, kalau banyak sangat makan ajwa, kesan dia ialah botak, rambut gugur. Tu saja.
Ya, sebab mahal. 180 kilo kena 4 kilo sebulan, mampu tuan. Tak mana faham, tak faham sudah. Yang kedua, habbatus sauda. Akak-akak sahur besok buat kopi habbatus sauda untuk suami. Badan kuat. Untuk anak-anak bagi kopi habbatus sauda. Yang ketiga, madu lebah yang original. Madu lebah yang original yang saya rekomen pada tuan-tuan, keluaran Fama. Keluaran Fama, Agromas nama dia. Saya bukan ejen Agromas dah. Sebab saya tanya pada orang dah. Saya pi tengok tempat dia. Depa panjat atas pokok tualang tu tuan-tuan, tinggi melanjut. Atas bawa balik madu lebah. Depa ada insurans tu panjat tu. Fama bayar insurans kat depa. Saya tanya pada pengurusi dia, Tan Sri Badarudin. Saya kata, Tan Sri ni madu ni tiruan ke apa? InsyaAllah Ustaz, yang original. Yang original macam mana nak kenal? Tuan-tuan letak atas meja, semut tak hurung. Kalau tuan-tuan letak atas meja, semut penuh, tapi tak nampak kuruk, tapi tak nampak madu, kompom madu tiruan. Madu yang original, semut tak hurung. Sebab kencing manis dia, gula dia bukan gula kencing manis. Dia adalah gula original daripada madu. Dan cara saya minum, saya ambil segelas air, suam, saya campur dengan 1 camca madu lebah setiap pagi. Dan yang keempat, air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, saya makan oat. Jadi 4 petua ni saya bagi pada tuan-tuan, pemakanan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Jadi jam mudah lewat pukul 11. Jadi tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan mai sekolah saya. Pilah tengok melawat. Kami buat sekolah pondok. Mungkin satu hari kita boleh buat di sini sekolah pondok. Tapi saya nak habaq pada tuan-tuan, sepanjang 8 tahun kami bangun, buat tahajud, buat qiyam malam-malam, bulan puasa, kami tak pernah tengok pokok sujud Lailatul Qadar. Sebab ada orang Melayu faham Lailatul Qadar tu pokok sujud. Kalau rumah tuan-tuan tengah-tengah pokok, tiap-tiap tahun buat dapur baru, tengah duk sok bang. Apa tu abang? Lailatul Qadar lah. Besok kena repair pula. Mana ada. Yang saya jumpa sekali, pokok pisang di belakang sekolah saya, daun dia semua terkalik. Yang tu saya pernah jumpa. Yang lain kata tumbang tengah jalan sujud, saya tak pernah jumpa. Wallahualam. Yang saya jumpa daun pisang tu semua terbalik. Besok pagi semua elok balik. Siapa yang duk kilah bagi terbalik? Wallahualam. Tu sekali tengah duk semayang, habis semayang, makcik pondok suruh pergi tengok. Ajaib tuan-tuan. Kalau itu Lailatul Qadar, alhamdulillah. Kalau bukan pun alhamdulillah. Sebab saya tak pernah tengok pokok terbalik lagu tu, daun dia. Depa kata pula air beku, Lailatul Qadar air beku. Saya tak pernah jumpa tuan-tuan. Buka-buka paip, kerah ayat tak turun. Lailatul Qadar pun, melainkan paip tak bayar bil, dia potong. Sebab ada orang kata beku. Sepanjang 8 tahun sekali je yang kata air beku saya jumpa. Sekali. Dalam pukul 4:30 pagi, saya bangun, saya pergi ke peti air bahagian atas. Beku lah ya Allah. Hak tu kok Lailatul Qadar. Mak tu tiap-tiap malam beku Ustaz. Yang tu tidak percaya apa-apa. Jom kita cari, kita ambil iktibar, ambil peluang dengan Lailatul Qadar. Bagaimana nak jadikan puasa kita hebat? Tuan-tuan kena anggap mungkin ini adalah puasa yang terakhir kita. Kita tak jumpa lagi. Jadi saya dah buat air penawar 30 juzuk untuk tuan-tuan baca. Ada kismis untuk anak tuan-tuan, ada CD-CD saya, ada buku saya yang bertajuk Hidupku dan Cukup Hanya Allah.
tuan-tuan boleh dapatkan benda-benda ini di gerai bawah kemah ni. Segala pembelian tuan-tuan untuk sekolah saya, dan pembelian tuan-tuan akan dapat gambar saya percuma. Saya buat gambar ni buat siapa? Sebab saya tak larang ambil gambar. Habis ceramah dia kena berdiri setengah jam, tuan letih. Kawan ambil gambar, kawan ni tarik setengah jam je. Lah, lepas ni tak usah dia ambil gambar saya. Ni duduk gini, tengah-tengah dia ambil gambar, jam pula dah handphone dah. Sak lah. Mana dia pula ni? Kita tak larang nak sengih lah. Jadi saya dah buat siap-siap gambar saya. Tuan-tuan beli benda tu, kita bagi percuma saja. Tak payah duk simpan-simpan dalam handphone, simpan dalam frame tu. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya ucapkan selamat beribadah dan mengimarahkan Ramadan Al-Mubarak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.